Banyak NGO kat Malaysia Ustaz. 80,520. Banyak-banyak ni main peranan yang penting ke? Orang faham Islam tu hanya sekadar ditikar sejadah saja. Kita sedap mengomen lah Ustaz, memimpin macam tu. Betul. Tapi hakikatnya kita balik kerja, kita tak ada apa-apa. NGO Melayu ni kadang-kadang sebahagiannya Dia berpecah Ustaz. nak Nak ubah masyarakat ni Ustaz. Bukan patutnya itu tugas kerajaan. kita kena ubah pemahaman yang nak mati dengan baik ni hanya ditikar sejadah. Ustaz dari mana tadi? Saya dari Shah Alam, ada urusan sikit. Dengar cerita Ustaz akan pergi haji, menunaikan haji. Itulah sebenarnya tadi pergi hospital pun untuk urusan nak pergi haji lah, insyaAllah. Malam ni insyaAllah saya berangkat malam ni. Malam ni terus gerak. InsyaAllah, doakan. Sebelum tu Ustaz mungkin orang yang tak kenal Ustaz Syahir kan, melupakan naib presiden presiden ISMA. ISMA ni dia boleh Ustaz cerita dia start daripada bila? ISMA ni kita tahun ni dah masuk tahun ke-26. Okey. So sebenarnya kita tahun lepas kita menyambut tahun ke-25. Alhamdulillah kita telah bermula sejak tahun 1997. Dan kita kata dari sudut presence kita dekat Malaysia ni kita hampir 50 cawangan. Kita hampir 50 cawangan, alhamdulillah. Penerimaan masyarakat pun sangat baik. Kita tidak buat kerja bersorangan, disokong oleh masyarakat-masyarakat setempat. Dan juga lebih macam saudara Faiz tahu sendiri pun, kita juga berada di luar negara. Saya sendiri dulu pun kita kata mengikuti ISMA ni daripada luar negara. So first join ISMA di luar negara? Ya, betul Faiz. So dah berapa tahun dah dengan ISMA sekarang ni? Saya ingat saya mula bersama dengan ISMA ni pada tahun 2010-2011 gitu. 10-11, okey. Lagi lama daripada saya lah. Saya start 2014 kat Australia. Maksudnya berjumpa, itulah yang macam saya sampai fikir sama-sama macam kita padahal NGO ISMA dekat Malaysia. Ya, betul. Tapi kita jumpa dekat Australia. Ya, betul. Kat Malaysia tak dengar. Tu. Macam mana tu Ustaz? Maksudnya macam mana Ustaz boleh jumpa ISMA dekat luar negara? Masa dulu kita kata pada waktu saya belajar di sana dulu, ISMA ni antara persatuan pelajar yang begitu aktif buat pelbagai aktiviti, dan kita of course lah bila kita kata duduk luar negara ni masa kita banyak. Kemudian kita student tajaan kan. Faiz pun mungkin tahu kita ada duit kan. Jadi kita mencari benda-benda yang kita boleh buat untuk membangunkan jati diri kita. Dan alhamdulillah saya bertemu dengan ISMA, dan sehingga hari inilah alhamdulillah saya masih lagi istiqamah insya-Allah bersama dengan agenda dan perjuangan ISMA. Masih lekat dengan ISMA. Insya-Allah. Total 2010 sampai 2000 dah hampir 13 tahun lah Ustaz. Insya-Allah. Dah kira dah form 1 form 2 lah kalau ikut usia. Kenapa membuatkan Ustaz bersama dengan ISMA ni? Bagi saya agenda yang dibawa oleh ISMA ni sentiasa melihat ke depan. Satu bacaan futuristik. Pada ketika itu kalau saya mula tu kita satu orang yang berbangsa Melayu, kita melihat kepada fitrah kita. Dan pada ketika itu ISMA begitu lantang membangunkan slogan Melayu Sepakat Islam Berdaulat. Satu slogan yang menarik bagi saya. Kita di peringkat sarjana muda, mahasiswa, kita berfikir, kita mencari satu idea yang segar. Kenapa kita waktu tu masyarakat berpecah belah, Faiz, betul. Dan mereka tersekat dalam kepompong politik, pemikiran politik yang sempit. Jadi alhamdulillah pada ketika itu ISMA datang bawa satu idea baru, dan dia kemukakan Melayu Sepakat Islam Berdaulat, menarik minat saya. Dan alhamdulillah sehingga hari ini kita kata kalau siapa yang follow lah perkembangan ISMA ni, kita hari ni telah pun melancarkan beberapa tahun yang lepas, Amir ISMA telah melancarkan satu gerak kerja baru yang disebut sebagai Order Baru Islam. Dan juga fasa pertama daripada Order Baru Islam ini satu projek 100 tahun. Kita hari ni kita tak boleh lagi lihat secara runcit, dan ini satu benda yang sebenarnya bukan benda baru. Nabi SAW pun ketika mana menceritakan hadis-hadis banyak yang berbentuk futuristik, yang Nabi bagi tahu kamu akan membuka kota Konstantinopel yang siapa pun tak tahu. Itu rasa kalau time tu sahabat dengar macam biar betul, macam tak logik di fikiran akal, tak logik. Betul. Dalam keadaan ditindas, tidak ada harapan pada ketika itu kan. Tapi Nabi memberikan satu visi yang begitu jelas, begitu jauh. Dan kita pun sebagai Muslim sebenarnya kita diajar daripada awal, kita tak mati di sini.
kita mati di sini tetapi kita ada kehidupan seterusnya. Jadi visi kita begitu jauh, bukan tersekat dalam kerangka dunia yang sekejap ni je, tetapi di akhirat nanti penuh dengan pertanggungjawaban, soalan dan segala-galanya lah. Jadi sebab itu saya masih istiqamah. Alhamdulillah hari ini kita telah bergerak melancarkan satu agenda baru, Order Baru Islam, projek 100 tahun, dan of course fasa pertama ini kita sebut sebagai membina Malaysia Unggul. Okey, itu datangnya Malaysia Unggul. Malaysia Unggul tu kan disebut-sebut kan. Tapi Ustaz, macam kalau fikir kan, ISMA ni sebenarnya dia kategori NGO lah, betul? Ya. Tapi nampak secara perancangan tu seolah-olah macam perancangan yang sangat jauh kan. Kalau kira NGO ni dia mampu ke untuk tampung benda tu, Ustaz? Kita bermula sebagai NGO, satu badan bukan kerajaan yang tidak bermotifkan keuntungan. Dan sebenarnya bila kita buat perkara ni, kita tidak bersendirian. Kita sebenarnya bersama dengan masyarakat setempat. Yang saya sebutkan tadi lebih kurang kita kata 50 cawangan. Kita belum masuk lagi persatuan-persatuan kita. Kita ada persatuan mahasiswa di pembina yang berada di universiti-universiti. Kemudian kita ada kelab-kelab remaja ISMA yang berada di sekolah-sekolah, di perumahan. Semua peringkat umur. Daripada kecil sampai ke tua. Sampai ke Nazim. Nazim ni kita panggil kelab anak-anak hebat. Budak-budak sehingga sekolah rendah kan, daripada 6 tahun sehingga 12 tahun. Jadi ini semua segmen yang kita sentuh. Dan sebenarnya bila yang terbaru ini, kita di ISMA kita dah mula mengangkat satu slogan, kalau Faiz follow, membangun ummah fadilah. Kita nak mempromosikan satu ummah yang kita kata sangat berpegang pada nilai dan prinsip jati diri yang teguh. Jadi perkara ni NGO dia tak boleh buat seorang-seorang. Jadi sebab itu ummah fadilah ni adalah satu idea yang ISMA lontarkan ke hadapan untuk semua. Jadi ini semua bukan untuk ISMA usahakan. Sebenarnya kita ni siapa sahaja pada pemahaman kita daripada apa yang kita belajar di syariah dan sebagainya, siapa sahaja yang beragama Islam sepatutnya kita mempunyai hati yang satu. Betul. So seperti mana kita bersatu padu dalam agenda Palestin sebagai contoh, semua orang merasakan betul. Itu isu, common issue. Sebut Palestin memang tak adalah buang lah apa-apa color, memang kita bersatu kan. Kita akan angkat bendera Palestin lah. So itu yang ISMA nak bawa lah. Ya betul. Jadi kita di NGO ni kita nak, bila kita kata umat Islam semua kita, ummah fadilah ini satu agenda yang ISMA mulakan bukan untuk ISMA saja tetapi untuk semua. Kita tawarkan untuk semua. So maksudnya kalau dari segi NGO tu dia ada limitation, Ustaz. Tadi Ustaz sebut tadi kan. So limitation tu macam mana kita nak keluar daripada daripada NGO punya status tu lah. Kalau kita faham gerak kerja ke depan ni, ia adalah satu idea yang boleh didokong dan juga boleh diimplementasi di mana-mana peringkat. Hatta kalau kita kata, kalau satu orang ahli politik pun, kalau mereka faham bahawa agenda ummah fadilah ni membina satu umat terbaik yang ada di Malaysia ni, dia faham dan dia percaya pada agenda tu, maka sebenarnya dia pun boleh angkat juga agenda yang sama. Pegawai-pegawai kerajaan, kalau kita kata agenda membina umat ini menjadi lebih baik adalah satu agenda yang dia percaya, dari sudut pemikiran dia, dia boleh angkat dan perjuangkan bersama. Sebenarnya daripada situ, macam soalan Faiz tadi, kita pecahkan. Dia bukan apabila kita kata ini satu agenda yang ISMA mulakan, tetapi untuk semua, didokong oleh semua, maka kat situ kita telah pecahkan limitasi NGO tu. Siapa sahaja boleh menyambut idea ini, yang mana kita telah mula menulis dalam buku-buku yang kita karang. Baru ni pun dalam pesta buku, sebahagian daripada buku-buku berkaitan dengan peradaban baru ini telah mula dijual dan sebagainya. Banyak NGO kat Malaysia, Ustaz. Betul. Berapa? Saya rasa beribu-ribu. Saya tengok tadi Faiz, ni data menarik 80,520. Ini satu angka yang menakjubkan. So banyak-banyak ni maksudnya dia main peranan yang penting ke? Saya ambil daripada nilai yang positif. Nilai positif. Kalau kita tengok NGO ni, dia bukan daftar apa tu biar saja kan. Dia paling tidak mesti ada 2-3 orang yang mengusahakan. Sebab kalau kita tengok hari ni, orang boleh pilih kehidupan yang macam-macam. Contoh
Dia pergi kerja, dia balik dah penat. Dia boleh relax kat rumah kan. Layan anak-anak, tengok TV, weekend pergi jalan, shopping kan? mall. Tapi bila kita tengok data yang kita kata pertumbuhan sehingga 80,000 ni, ini satu nilai positif pada saya. Sebab kita Faiz, kalau Faiz follow kita punya agenda Ummah Fadilah ni, antara yang kita tekankan sebagai rukun kepada Ummah Fadilah, ummah yang mempunyai jati diri tinggi ni, dia mesti mempunyai institusi sosial yang mantap. Jadi institusi sosial ni fungsi dia bersama membangunkan umat setempat sejagat tu. Jadi ini sangat penting. Kalau kita tengok 80,000 sebenarnya, ini satu jumlah yang banyak, dan sebenarnya manusia ada dua benda saya nak sebut kat sini kan. Pertama, manusia masih lagi sanggup untuk bekerja di luar daripada kerja-kerja normal dia. Kenapa? Kenapa dia sanggup? Dia saya tengok benda ni, kita ni manusia, ni satu fakta yang penting. Manusia ni sebenarnya kita adalah makhluk sosial. Ada pertubuhan sukan. Ramai-ramai minat futsal, dia orang tubuhkan sukan, dia orang buat liga, kadang-kadang boleh menjana duit. Ada orang minat macam saya ni, saya minat dalam agenda pemikiran Islam membina tamadun. Ada orang yang macam tu. Kan? Ada orang dia kata minat dalam aktivisme mahasiswa, membina remaja, ada orang minat tengok anak-anak, kejiranan. Itu semua adalah pertubuhan-pertubuhan yang memang sebenarnya menyokong minat manusia yang merupakan makhluk sosial. Betul. Sebab tu dia ada banyak lah pada saya. Betul. Macam saya juga, memang first saya jumpa Isman kat luar negara, kat Australia kan. Memang dia, kita student Ustaz. Semua pernah lalu student Ustaz. Memang masa terlampau banyak. Betul. Bila mana kita di approach kan, maksudnya dengan abang-abang sini kat sana sebagainya, kita diisi dengan pelbagai benda-benda yang baik. Ya, betul. Dan sebenarnya jujur saya cakap Ustaz kan, saya rasa perubahan diri saya bila saya join NGO. Saya rasa macam NGO ni pula macam platform untuk orang yang memang dia nak menyumbang pada masyarakat Ustaz. Betul. So kita kena pilih NGO yang kena lah dengan kita kan. Betul. Macam kita di ISMA ni Faiz, pertubuhan yang pelbagai tadi, ROS pun buat segmen dan sebagainya. Ada sukan, ada sosial, ada macam-macam, ada akademik dan sebagainya. Dan ini mereka ni sebenarnya mereka berhimpun di atas niche yang pelbagai. Jadi mereka fokus kepada satu segmen. Yang saya nak bagi tahu pada Faiz ini, kita di ISMA ni sebenarnya dengan pembinaan agenda Ummah Fadilah, ummah yang mempunyai nilai jati diri tinggi ni, kita sebenarnya nak apa? Kita nak angkat satu tamadun. Bila kita kata angkat satu tamadun, membina tamadun Islam ni, kita akan cater semua tu. Kan? Sebab tamadun ni dia tidak hanya dengan pemikiran, ideologi. Tamadun ni dibina dengan budaya. Kan, ada orang pertubuhan seni. Dalam ISMA pun kita ada benda tu. Pertubuhan ini disokong dengan betapa idealnya mahasiswa. Kan, kita tengok mana-mana perjuangan biasanya didokong dengan mahasiswa. Kita pun ada persatuan mahasiswa, kita ada anak-anak, dan kita bekerja sama dengan institusi-institusi sosial yang lain, masjid, surau. So pasal ketamadunan dan benda-benda nak ubah masyarakat ni Ustaz. Bukan patutnya itu tugas kerajaan Ustaz? Sebenarnya kita macam ni di peringkat kita, di peringkat ISMA ni, kita sentiasa bersedia bekerjasama dengan mana-mana pihak pun, dan hatta dengan kerajaan. Bermaksud kita mempunyai ahli-ahli yang berfikir, yang mempunyai idea-idea segar, dan kita akan beri, seperti yang saya sebut tadi, kita bersedia bekerjasama. Agenda membina umat ni bukan sahaja untuk ISMA, tapi untuk semua. Dan kerajaan dia ada peranan yang besar. Dan pada saya, kita NGO ini sebagai satu check and balance kepada kerajaan, dan juga kadang-kadang kerajaan ni dia ada fokus dia kan, kepada membasmi isu kemiskinan. Yang itu memang kita bukan fokus kita lah kan, dan kita pun bukan mampu pun nak bagi bantuan bulanan kepada tidak kan. Tapi inilah sumbangan kita kepada negara. Ini kalau kerajaan faham, ISMA, kita NGO, sumbangan kita pada negara dari sudut ideologi, dari sudut tenaga mahir, pemikiran, kemudian agenda yang kita nak angkat bersama. Ada juga NGO-NGO yang fokus pada China, pada bangsa India. Masing-masing tu ada dia punya niche dia, target market dia masing-masing. Cuma kita kata kat sini, kami sarankan dan kami cadangkan pada semua NGO yang mengambil isu Melayu, isu Islam sebagai agenda perjuangan, ideologi perjuangan mereka, paling tidak kita perlu berkongsi satu agenda dan aspirasi yang sama. Itu sangat penting Faiz. Kalau kita tengok bangsa-bangsa lain,
lain, tak kisahlah mereka ni persatuan badminton ke, persatuan bola sepak ke, kebajikan ke, charity, mereka ni semuanya sebenarnya apa yang mereka buat, mereka mempunyai satu agenda, satu perjuangan yang sama sebagai baseline. Maksud apa pun yang mereka buat, persatuan mana pun yang mengusahakan perkara tersebut akan memberikan keuntungan kepada agama dan juga bangsa mereka. Betul. Ini yang kita rasa macam NGO Melayu ni kadang-kadang sebahagiannya dia berpecah, Ustaz. Ya, ada juga. Dia memang kita mana boleh kita sama. Maksudnya Faiz lain, saya lain. Saya suka benda Faiz lain. suka benda-benda macam ni. Saya suka benda-benda lain, kan. Ada saya ada jadual kuliah saya, kan. Kalau Faiz nak jadi saya, pening pula. Saya tak boleh. Jadi kita kita mempunyai sikap, pengalaman hidup, kemahiran yang berbeza-beza. Menyebabkan akhirnya pertubuhan NGO tu pun dia mengikut keperluan segmen-segmen tertentu. Cuma mereka mempunyai baseline yang baik. Satu dasar, agenda bersama, nilai bersama yang mereka kongsikan. Jadi ini sangat penting. Sebab itu ISMA menolak diri ke depan. Kita tawarkan kepada masyarakat kat luar sana agenda membina umat. Umat ni maksudnya siapa saja selagi mana dia Islam, kita adalah satu umat di Malaysia ni. Kita nak sama-sama bina umat yang mempunyai jati diri tinggi, mempunyai kelebihan. Yang paling penting kita bincang pada hari ini ialah mempunyai sistem sokongan dari sudut institusi sosial di lokaliti. Itu sangat penting. Sebab kalau kita nak buat sendiri-sendiri, kita tak mampu, Ustaz. Tak boleh. Mana ada orang boleh buat sendiri. Ada banyak faktor lah. Antaranya mungkin dana lah. Ya, betul. Saya rasa dana antara benda yang penting. Kita nak buat program, mesti ada dana. Nak buat projek dekat lokaliti, kena dana. Macam mana ISMA dapat dana? Aduh, itu satu soalan yang menarik tu. Sebenarnya kita kata ISMA ni satu pertubuhan yang tidak bermotifkan keuntungan. Dan Alhamdulillah kita sangat bersyukur, Faiz. Sebenarnya ahli-ahli kita yang berpuluh ribu itu, mereka sanggup memberi sumbangan. Maksudnya kita kata, kalau kita kata ada program yang kita nak laksanakan, perlukan bantuan kewangan, ini sisi-sisi positif. Kalaulah ISMA yang mempunyai ahli yang puluh-puluh ribu ini mampu gerakkan ahli dia sebegitu rupa, Faiz bayangkan sebenarnya betapa positifnya masyarakat kita. Ada 80,000 persatuan pertubuhan yang mungkin boleh buat benda yang sama macam ISMA. Sebenarnya inilah satu unsur-unsur baik. Betul. Yang kita boleh sinergikan. Ini belum lagi masuk dalam, kita kata dalam NGO ataupun pertubuhan yang berdaftar ni, satu ahli aktif tu. Yang kedua, kita belum lagi tengok nilai positif yang ada dalam masyarakat. Dengan wujudnya banyak NGO ni, bermaksud banyak apa? Banyak projek. Betul. Bila banyak projek, kita perlukan tenaga. Kita perlukan sukarelawan. Tak tengok lagi ada orang dia malas lah aku nak join. Betul. Pasal dia kadang-kadang nak isi borang pun dia malas. Yelah. Lepas tu nak kena bayar yuran keahlian RM5, RM10, dia malas, kan. Tapi dia boleh menyertai kita dalam projek-projek kita melalui sukarelawan. Jadi antara projek apa, Ustaz, yang selalu yang biasa kita, kalau tengoklah, kalau ISMA ni antara yang ke depan kita kata dalam isu-isu banjir. Kita memang bantu mangsa-mangsa banjir, cuci rumah, bersihkan sebagainya. Kita hantar tong-tong air untuk sebagai bantuan. Itu dana daripada masyarakat lah. Dana daripada masyarakat dan juga ahli-ahli ISMA. Dan juga yang paling terkenal ni ialah satu agensi di bawah Biro Pemuda ISMA. Nama dia Comtech. Mereka ini benda. Sebab itu kita kata kadang-kadang NGO ni dia mempunyai niche yang kita boleh melengkapkan antara satu sama lain. Bila orang dah banjir sebagainya, orang cuci rumah ni ramai, bagi bantuan makanan lagi ramai, sampai orang kata stop makanan cukup. Tak habis dah yang pagi. Itu yang bagi baju. Ya, bagi baju. Tapi antara segmen yang orang tertinggal masa banjir ni, melihat ni Swiss elektrik, alat-alat yang kita pakai, lampu kipas masih elok dan ataupun rosak sebagainya. Ada pemuda-pemuda daripada kalangan ahli ISMA yang menggerakkan projek ni, disokong oleh sukarelawan-sukarelawan. Ini kadang-kadang kita kata hero yang tak direndang lah, kan. Betul. Kita mungkin masuk office pakai smart-smart, tengok laptop, kan. Faiz mungkin keluar dekat media-media. Saya pun belakang-belakang tabir, Ustaz. Ni je kena tolak depan. Tapi ini mereka ni yang kerja bertukang, duk drill kat sana, welding technician. Akhirnya mereka sebenarnya, ini kita kata agenda Ummah Fadilah ni, mereka sebahagian daripada unsur-unsur positif yang menyumbang kepada pembinaan tamadun, pembinaan umat Islam. Ini yang kita buat lah, antara semangat kita. Sebenarnya betul, Ustaz. Sebab untuk saya sendiri, kalau saya bukan ustaz. Kalau ustaz kata nak bagi ceramah, kan, saya memang tak boleh bagi ceramah. Tapi janggut tu okey tu. Janggut tu kalah ustaz. Saya buat look apa, kita tanam semula. Ini memang natural. Cuma nak ceritanya, macam saya pun kadang-kadang saya terfikir, kan, apa yang saya boleh sumbang pada masyarakat, kan, ataupun pada agama saya sendiri lah.
And apa benda kan. So Allah bagi kelebihan dalam media, and ada faham belajar pun media dulu. Dan saya nampak saya boleh menyumbangkan tenaga idea dalam media. Bila Isma menolak diri ke depan, kita kata kita nak membina tamadun, membina umat fadilah. Dan dalam fasa awal ni kita benda yang paling penting kita nak, kalau boleh setiap orang merasakan mereka adalah daripada kalangan kumpulan yang sama, satu ummah ni. Tak kisah, kita tolak tadi Faiz sebut kan, tolaklah semua warna ke, kampung mana ke kan, daripada Kelantan ke, daripada Johor, tolak tu semua. Kita sebenarnya sama-sama umat Islam, dan kita nak membina satu tamadun. Jadi aspek pembinaan tamadun ni dia luas. Media sebenarnya mempunyai peranan yang besar. Sebab tu kita di peringkat ISMA sendiri, kita kata siapa sahaja, walaupun apa sahaja niche dia, yang selain mana dia kita kata bersama dari sudut kita kata perjuangan agenda Melayu, agenda Islam, yang tidak ada, yang menjunjung perlembagaan, kita sedia bekerjasama. Sebab ini semua aspek untuk menjadikan umat kita ini satu umat yang maju, berdaya saing, dan akhirnya dapat membina ketamadunan yang mantap. Ustaz, kalau macam ada orang yang memang pakar dalam bidang, prof dekat universiti kan, dia mungkin tidak terlibat dengan apa-apa NGO. So apa peranan dia kalau dia boleh join NGO? Ini satu kita kata kecil tapak tangan, biru kami tadahkan lah. And sebenarnya kita bila kita kata Ummah Fadilah ni, dia bukan satu agenda yang semalam bangun tidur hari ni saya sebut. Tak. Dia didasari dengan kertas-kertas, perbincangan-perbincangan, dan ini semua perlukan kepada sokongan-sokongan ahli akademik. Sebab ini membina tamadun ni, dia bermula dengan membina ideologi yang tepat. Hari ni kalau kita tengok dari sudut ideologi Islam, kadang-kadang orang faham Islam tu hanya sekadar ditikar sejadah saja. Ini persepsi yang Isma nak ubah ni. Kalau kita kata mula masuk umur 50 je, tak apalah ustaz, saya duduk kat masjid lah. Tak, sebenarnya dia pakar. Betul lah, kadang-kadang itu dia yang engineer, hebat-hebat buat pelantar minyak, kadang-kadang dia software engineer. Betul. Kenapa dia tidak turun bersama? Ini ruang yang Isma sediakan. Turun bersama, kita ada 40, hampir 50, 45 sekarang ni, ada yang tengah berdaftar, hampir 50 cawangan di lokaliti seluruh negara tampil bersama dengan kita. Semaklah Facebook Isma cawangan yang ada, yang boleh tengok di website kita juga, tengok dan boleh tawarkan kepakaran. Ini sangat penting. Kita kena ubah pemahaman yang nak mati dengan baik ni hanya ditikar sejadah. Ini satu pemahaman yang kita memang, kalau kita nak bina tamadun, ini tak boleh. Tak boleh ada dalam minda kita. Kita tengoklah pemimpin-pemimpin dunia, dan kadang-kadang mereka umur 70, 80 baru menjadi Perdana Menteri, Presiden. Ini sebelum tu dah banyak kerja diorang buat. Betul. Abu Ayyub Al-Ansari dalam usaha nak buka juga, nak menjadi satu pemimpin, satu tentera yang terbaik seperti mana Nabi sebut, akan dibuka Konstantinopel itu, dan pemimpin terbaik adalah pemimpin dia, dan tentera terbaik adalah tentera itu. Dan Abu Ayyub Al-Ansari dah tua-tua pun pergi juga. Ini minda yang kita kena tanam supaya kita tidak tua sebelum usia. Itu satu benda yang penting. Tapi itulah Ustaz, macam Ustaz sebut kan, memang ramai macam tu. Even kadang saya pun sebelum saya bersama dengan NGO, saya faham memang kita nak masuk syurga, semua nak masuk syurga, nak buat baik, memang kita kena banyak amal ibadah lah. Ya, betul. So memang dia tak nampak NGO tu hanya sebagai satu ibadah. Ini konsep yang kena betulkan. Ni kita pun, saya pun dulu kalau tak belajar, kita pun tak tahu juga Faiz kan. Jadi kita memang faham ibadah yang kita faham ni baca Quran, solat. Tapi kita lupa Nabi SAW dia membina negara. Dia membina tamadun daripada satu tempat yang tak dipandang. Kenapa tanah Hijaz itu tak ada orang kisah? Sebab dia memang, kita kata, manusia paling tak bertamadun. Kalau aku jajah pun tak guna. Rom pun tak nak. Rom pun tak nak. Semua pun tak nak. Pasal dia pun bertergabung, bergaduh kan, benda-benda kecil. Bahkan saya dulu belajar di Jordan, Faiz. Jordan. Saya belajar di Jordan. Jadi kita tengok kadang-kadang bangsa Arab ni, yang sisi yang tak baik lah. Yang baik tu banyak, tapi ada lagi sisi yang pelik-pelik tu. Bila mereka ni sanggup tumbuk menumbuk, bergaduh sesama kabilah hanya kerana berebut teman wanita. Itu satu kita kata alamak kan. Jadi itulah, kalau ini sekarang perangai itu masih ada, bayangkan zaman jahiliah dulu. Sebab itu bangsa-bangsa besar, kuasa-kuasa besar tak nak tengok pun tempat tu. Tetapi Nabi SAW datang merubah keseluruhan. Akhirnya di tanah itulah, tanah yang semua orang tak nak tu, menjadi pusat pemerintahan dunia.
Sayyidina Umar dapat menguasai sebahagian besar dunia dengan kuasa Islam. Itu kita kena ubah tu. Jadi ibadah kita ni bukan saja ibadah yang khusus untuk diri sendiri ya. Tetapi sumbangan kita kepada tamadun. Sebab tamadun kita ni kita bina tamadun Islam. Sumbangan kita pada masyarakat, sumbangan kita kepada masjid, bangunkan anak-anak Melayu Muslim kita, orang Islam kita. Itu juga adalah sumbangan yang menjadi ibadah bekalan hari akhirat kita. Sampai bila-bila kita akan dapat pahala tu. Misal contoh tadi saya sebut, satu engineer yang pencen, pakar buat software. And bayangkan kalau dia dapat ajar anak-anak Korea dia buat coding, simple coding. Daripada situ budak tu membesar, kan? Semua pahala tu akan dapat mengalir. Itulah kita sebut sebagai sedekah jariah tu. Sebab orang nampak bila dunia tu dia bukan hanya satu benda yang orang kata okey dia mungkin kerja pasal dunia dan sebagainya, pasal ibadah akhirat lah. Dia tak nampak dunia akhirat tu satu benda yang sama. Itu apa yang berjaya dilakukan oleh Barat, mereka memisahkan benda tu. Sebenarnya kita sepatutnya akhirnya diri kita ni satu. Kita perlu menyembah Allah Ta'ala pada bila-bila masa. Mana boleh waktu kat masjid je kita rasa Allah tu Tuhan, bila kita bekerja kita tak rasa. Itu konsep yang mana telah ditaja oleh Barat, nak meleraikan pegangan kita. Sebab saya tengok Barat kadang-kadang kita tengok kita sebenarnya jujurlah banyak orang Malaysia dia memang mengagungkan Barat. Kita akan rasa dia orang canggih, dia orang bagus kan. Tapi hakikatnya dia orang dulu waktu tamadun Islam naik, dia antara tamadun yang mundur. Gelap, zaman gelap. So sekarang dah terbalik. Possible ke kita boleh dapat balik Ustaz? Inilah yang kita kena buat. Masalah dia bukan possible tak possible, tetapi kita kena buat. Sebab itu ISMA ini kita sangat positif. Tak kisahlah orang kata, kalau kita tengok hari ni berapa banyaknya masalah kita di negara kita, dengan kata politik tak stabil, dengan masalah rasuah, dengan masalah budak-budak yang masalah sosial. Betul. Dengan dah orang hari ni dah tak nak belajar kan. Betul, dengar juga. Macam-macam. Kita tetap positif Ais. Kita di peringkat ISMA kita kata ini bukan boleh ke tak boleh, ini mesti diusahakan. Dan kalau kita usaha, insya-Allah Allah Taala akan memberi jalan lah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan beri jalan. Sebab tak nak juga kita sedap mengomen lah Ustaz. Kita betul. Komen apalah ni, budak zaman sekarang macam ni, pemimpin macam tu. Betul. Tapi hakikatnya kita balik kerja, kita tak ada apa-apa, kita tak memberi sumbangan apa-apa lah. Institusi sosial yang penting yang kita bincang NGO ni, dalam kerangka Ummah Fadilah yang kita bincang ni, kita saya setuju dengan Faiz tu. Kita di ISMA kita bukan nak menjadi orang yang komplain. Komplain tu okey. Maksudnya kita kadang-kadang antara benda yang tak buat ni ialah nahi mungkar tu. Suruh baik tu okey, tapi bila ada orang buat salah, kita tak tegur, itu pun masalah juga. Tak apa, kita tegur, komplain. Tegur, ada benda tak betul, tegur. Tapi kita bukan saja nak tegur semata-mata. Institusi sosial ni, NGO yang banyak ni, terutamanya kita di ISMA, kita memberikan solusi. Sebab itu kita hadir di seluruh negara ni, dan juga kita hadir di luar negara, sebenarnya untuk memberi solusi. Mahasiswa kosong kita isikan. Macam Faiz sebut tadi, akhirnya kita mempunyai skill set yang bagus, soft skill, thinking skill yang bagus. Ini berbeza daripada mahasiswa. Kalau setakat nak belajar, semua orang belajar. Ini kita memberi nilai tambah pelengkap kepada satu-satu mahasiswa tersebut. Begitu juga dalam masyarakat. Masyarakat mungkin hari ini struggle masyarakat berbeza Faiz. Orang di kampung mungkin tenang, tapi masalah dia berbeza. Pemikiran dia mungkin kita kena bantu dari sudut pemikiran, kita kena luaskan cara pandang. Di bandar pula mungkin masalah sosial sebab mak bapak sibuk. Saya pernah dalam satu misi bantuan yang ISMA buat masa zaman PKP dulu. Kita pergi ziarah ke tempat-tempat flat-flat ni. Ada satu keluarga yang saya jumpa ni Faiz, bapak dia kerja malam, mak dia kerja siang. Dia bertukar macam tu, bayangkan. Maksudnya siang bapak dia ada, mak dia keluar. Dia gilir sebab nak hantar anak pergi pengasuh, mahal. Betul. Ini satu lagi kan, nak bayar tu sekarang ni orang bayar 500-600 kalau ada 3 orang anak kan. Dia kerja penyapu lebuh raya je kan, tukang sapu lebuh raya. Isteri jadi cleaner. Jadi mereka bertukar begitu kan. Akhirnya kelompongan dekat mana? Kelompongan pada pendidikan anak-anak. Bapa kerja malam, siang boleh jaga anak ke? Dia mesti dah letih. Kita pun dah letih, kerja 8 jam dah letih. Ini kerja malam sepanjang malam, sapu, lebuh raya sebagainya, letih. Mak dia pula balik pun dah letih. Jadi ISMA datang kat sini, kita nak bersama-sama dengan masyarakat, kita menutup lompong-lompong yang ada tu.
Kita beri pendidikan, kita aktif sebenarnya Faizan di seluruh negara, berikan pengajian Al-Quran pada anak-anak, kita buat tuition, kita buat aktiviti-aktiviti silat, banyak kita buat. Ini semua untuk kita beri nilai tambah pada lokaliti setempat. Macam Ustaz cakap tadi lah, walaupun Ustaz bukan Ustaz ada anak, tapi Ustaz nampak anak-anak lain pun adalah anak kita juga. Ya, betul. So kita sebenarnya sayang rakyat Malaysia ni secara keseluruhan. Betul. So sebab itulah ISMA tampil nak bagi satu benda yang baik lah untuk masyarakat lah, betul, betul. Oh, okay. Saya rasa panjang lagi kalau kita boleh cerita ni Ustaz. Sebab 25 tahun tu lama Ustaz. Ya, betul. Pengalaman banyak. Kalau cerita tahun pertama buat apa tu banyak lah. Saya rasa kita boleh berhenti kat sini. Mungkin kita akan ada siri-siri seterusnya Ustaz. InsyaAllah. Saya pun sebenarnya ISMA kita bersedia untuk berkongsi dengan lebih lagi pengalaman kita, terutamanya agenda ni. Agenda ni kita harap kita dapat dukung bersama. Sebab dah tak boleh dah. Kalau tuan-tuan tengok dan Faiz pun tengok, kita kata apa, dari sudut agenda yang ditajuk oleh Barat pun, SDG, Sustainable Development Goal sebagainya, mereka mempromosikan sinergi. So akhirnya itu kita kata, kita sebagai orang yang faham fitrah, akhirnya manusia ni adalah makhluk sosial. Takkan ada orang boleh buat kerja seorang-seorang. Lagi pula kalau ISMA mengemukakan agenda besar ni, pastinya ISMA sedar dan percaya kita takkan mampu buat seorang-seorang, dan kita nak bersama. Dengan 80,000 daftar yang kita ada tadi, sepatutnya kalau kita boleh bersama mengangkat satu agenda, mendukung undang-undang dan perlembagaan, banyak perubahan yang kita boleh buat. Betul. Okay, Ustaz, terima kasih. Kita jumpa sama-sama. Ustaz. Masih banyak juga. Ustaz akan banyaklah siri-siri podcast yang Ustaz akan bawa. Akan banyak topik-topik dan juga angle-angle lain Ustaz kan. Sebab Ustaz sebut tadi banyak agensi-agensi bawah ISMA. Ada yang wanita, ada yang pemuda kan. So maybe ada angle yang kita boleh sebut nanti. InsyaAllah.